Salam sayang semua. Hari ini kita sambung dengan vektor dalam satah katis lagi, tetapi kali ini akan melibatkan operasi aritmatik ke atas dua ataupun lebih vektor. Okey, apa dia operasi aritmatiknya? Iaitu penambahan dua ataupun lebih daripada dua vektor, penolakan antara dua vektor, pendarapan vektor dengan skala dan akhir sekali gabungan kesemua tiga-tiga di atas. Ya. Okey, jom kita tengok contoh yang pertama. Okey, kamu diberi vektor A, vektor B dan juga vektor C. Kesemuanya di dalam sebutan I dengan J. Maka dia suruh cari vektor-vektor berikut dalam sebutan I dan J juga. Apa vektor yang dia suruh cari? Sebagai contoh, dia suruh tambahkan vektor A dengan vektor C. Jadi macam mana nak buat? Jadi kamu akan tulis vektor A, yang ni vektor A, tambah aja dengan vektor C. Okey. Kemudian akhir sekali kamu akan tambahkan yang I dengan I, J dengan J. So 2I tolak, tambah dengan tolak jadi tolak. Tolak 3I, kamu akan dapat negatif 1I. Yang 5J ni tambah 7J, kamu akan dapat 12J. Maka vektor A tambah vektor C adalah negatif I tambah 2J. Okey, yang kedua kita tengok. Okey, yang ni penolakan antara dua vektor. Okay, so vektor C tolak dengan vektor B. Jadi kamu akan tulis ni vektor C, mana vektor C ni? Vektor C negatif 3I tambah 7J tolak dengan vektor B. Okey, jom kita tulis. Okey, ni Dan tolong letak bracket. Ini untuk mengelakkan daripada kesalahan berlaku. Okey. Kemudian seperti biasa, I tolak dengan I, J tolak dengan J. Maka kamu akan dapat negatif 4I tambah dengan 11J. So ini tambah dan juga tolak. Ini tambah vektor, ini tolak dua vektor. Seterusnya kita tengok apa dia. Okey, seterusnya kita tengok kat sini ada pendarapan vektor dengan skala. Yang mana? Okey, yang ini ni. 2A. Maksudnya ini vektor A ni didarabkan dengan skala. Skalanya adalah 2. Okey, so kamu diminta mencari 2A tolak vektor C tambah dengan 1/4 vektor B. Maka kamu tulis kesemuanya mengikut turutan. Ini 2, sini A, tolak vektor C tambah 1/4, ini vektor B. Kemudian kamu selesaikan satu persatu lah. I dengan I, J dengan J. Sini kamu akan dapat 4I. Sini tolak-tolak jadi tambah 3J. Sini 1/4I tambah 1/4I. Jadi kesemuanya adalah 29/4I. Kemudian J pula. 10J tolak 7J. Tolak. Ini darab ni. Ini dengan darab ni. Tolak 1J. Jadi dapatlah 2J. Seterusnya kita lihat ini. Penambahan dan penolakan vektor ataupun penerapan vektor dengan skala yang melibatkan vektor. Ini apa nama dia? Vektor lajur. Vektor lajur. Okey, jadi contoh soalan dia ni. Ungkapkan vektor 2A tolak B tambah C dalam sebutan K. Okey, sini diberi A, vektornya semua di dalam bentuk lajur, bermakna jalan kerjanya juga kamu buat dengan menggunakan vektor lajur. Jadi tulis kesemuanya satu persatu. Sini 2A tolak vektor B tambah vektor C. Kesemuanya ditulis. Okey, seterusnya adalah kamu selesaikan satu persatu. Mula-mula kamu darab dululah ni. Darabkan dulu. 2 ni darab dengan 6 dan 2 darab dengan negatif 1. Kemudian barulah kamu tolakkan. 2 ni darab dengan 6, 12. 12 tolak 3. Kemudian tambah dengan K. Atas ni X tau. Jadi kamu selesaikan X dulu. Kemudian baru bawah ni Y. Kemudian Y pula. 2 darab negatif 1 tolak 5 tambah tolak 5. Jadi macam mana tu kamu tulis begini. Kan ini atas ni bahagian X, bawah ni Y. Dan selesaikan ini semua kedua-dua ni, kamu akan dapat yang X nya tu adalah 15 tambah K dan yang Y dia ni adalah negatif 12. So ini adalah vektor 2A tolak B tambah vektor C. Okey, kita tengok seterusnya apa dia. Okey. Jika kamu diberi apa ni tanda palang ni?
Ya, palang ini adalah magnitude. Jika diberi magnitude bagi vektor 2A tolak B tambah C adalah 13 unit, cari nilai-nilai K. K yang mana? Ini masih lagi refer pada soalan yang tadi. Okey, tadi kita dah cari kan nilai ni. 2A tolak B tolak C. Apa dia nilai dia tadi? Okey, ini dia. Vektor ini adalah ini. Macam mana nak tentukan magnitude bagi yang ini? Ya, kamu gunakan ni. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Dan ada punca kuasa. Okey, tulis dalam bentuk kenyataan ini. Kemudian samakan dengan 13. Sebab ini adalah formula untuk mencari magnitude bagi vektor. Okey, sama dengan 13. Sini ada punca kuasa 2. Sini tak ada. Maka kita eliminate ni punca kuasa 2. Jadi apa kena buat? Kena darabkan kedua-dua belah dengan bukan darab, kena kuasakan kedua-dua belah dengan kuasa 2. Dua belah kena kuasa 2. So, bila dikuasa keduakan, kamu akan dapat ni. Okey. Dan sini jadi 13 square. Okey, yang ini negatif 12 square ni teruskan tulis jadi 144. Kemudian kembangkan. Okey, kembangkan kamu akan dapat ini. Kemudian susun semula. Jadikan persamaan kuadratik. Nampak kita ada persamaan kuadratik. Bagaimana penyelesaian? Ada dua. Pertama, kalau boleh faktor, kita faktorkan. Kalau tak boleh, kita gunakan apa? Gunakan formula. Okey. Yang ini boleh faktor tak? Yang ini boleh difaktorkan. Jadi, tulis line ini. Ini kena tulis. Okey, bila dah dapat ni, barulah tulis jawapan. K dia adalah negatif 20 ataupun K dia negatif 10. Ya. Okey, sekarang kita tengok masalah yang melibatkan vektor dan kita akan selesaikan. Ya. Okey, contohnya apa? Contohnya di sini ada sebuah kereta mainan berada di titik A, negatif 3, negatif 2. Kemudian kereta itu digerakkan dengan hala jumlah 2I tolak 3J cm per second per saat. Cari vektor kedudukan kereta mainan itu selepas 2.5 saat. Okay, macam mana nak selesaikan ni? Okay, mula-mula kita tengok sini vektor ni. Titik A ni. Bila kita ada titik A sahaja, bermakna kita boleh tahu apa dia vektor OA. Sebab dalam sata kartis, kalau kamu ada titik, ada koordinat, bermakna kamu akan ada vektor yang relatif dengan asalan. Jadi, kita akan tulis titik A itu, kamu boleh dapat vektor OA. Okey, jadi vektor OA dia adalah negatif 3I tolak 2J. Ini adalah vektor dalam sata kartis. Okey. Ini ditulis dalam bentuk laju. Okey, bagaimana pula dengan ini? Hal laju mala ni. Kemudian kereta itu digerakkan dengan hal laju mala. Yang ni ada perwakilan tak? Okey, tak ada. Tapi cubalah kita wakilkan dia dengan satu huruf. Yang lain iaitu sebab hal laju kan. Hal laju biasanya kita wakilkan dengan huruf V. Maka kita katakanlah hal laju itu adalah vektor V. Dan vektor V ni adalah kita tulis negatif 2I tolak 3J. Ataupun kalau dalam bentuk laju ini 2 negatif 3. Okey, sekarang kita nak cari kedudukan kereta. Ada tak ada sebut kedudukan dia dekat mana? Memang tak ada sebut. Okey, tapi katalah kita namakan kedudukan dia terakhir itu sebagai point B. Titik B. Okey. Jadi, kita boleh tulis OB. Ini sebab kita nak cari kedudukan akhir kan. Jadi, kita kena tulis OB lah. Jadi, OB ni adalah gabungan vektor OA tambah dengan vektor OAB. Sebab ini dalam sata kartis. Jadi kita ada 3 titik saja. Titik O, titik B dan juga titik A. Jadi kita gunakan hukum ini. Ini O berakhir dengan B. Nampak kat sini O berakhir dengan B. Dan ini mesti common point. Yang tengah-tengah dia mesti common point. Jadi apa vektor OA? Vektor OA dia negatif 3, negatif 2. Gantikan. Okey, tambah dengan apa vektor AB? Vektor AB adalah vektor K darab dengan vektor V. Okey, K itu mewakili apa? K itu adalah skala. Dia mewakili saat. Okey, jadi V apa? V ni dah tahu dah ni. 2 dengan negatif 3. So, gantikan sahaja. K ni 2.5 dan ini adalah vektor V.
Jadi apabila kamu dapat begini, jangan lupa skala ni didarabkan dengan 2. Skala yang ni juga didarabkan dengan negatif 3. Okey, jadi kamu dapat bentuk ni. Okey, seterusnya selesaikanlah yang atas dengan yang atas, yang X dengan X dan Y dengan Y. Jadi kamu akan dapat 2 negatif 9.5. Okey, ingat ini adalah vektor OB. Jadi ini dah bila OB saja kamu dah tahulah ini adalah titik B. Jadi inilah kedudukan kereta itu selepas 2.5 saat. Okey, itu sahaja buat kali ini. Selamat membuat latihan ya.